Tahu kan? Tahu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah kita tunggu sekejap kawan-kawan kita untuk masuk. Minta maaf kerana lewat sikit, ada beberapa urusan. Apa khabar semua hari ni? InsyaAllah Syakirin Baik, insyaAllah. Jadi clear ke? Line clear ke? Line semua clear dengar ke? Okey, alhamdulillah clear Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan berbincang satu tajuk yang lain sikit daripada kebiasaan. Kita akan berbincang berkenaan dengan tajuk bagaimana kita ingin menangani wabak, tetapi itu sebagai kesimpulan dia. Dia punya depan dia tu insya-Allah kita akan bincang berkenaan dengan bagaimana apa yang berlaku sekarang dari sudut geopolitik, global, politik global, dan kita akan cuba bentangkan sikit rahsia-rahsia yang saya simpan selama ini. Saya tak dedahkan lagi lah pada siapa-siapa dalam penyampaian saya, tapi bila saya fikirkan kita sudah terlalu dekat dengan kedatangan Al-Masih itu, maka saya pun rasa terpanggil untuk nak cuba dedahkan sedikit pada malam ini insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, a'udzubillahi syamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Tutup dulu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dihormati tuan-tuan puan-puan, marilah sama-sama kita syukur pada Allah. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, maka kita diberikan kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan program kita pada malam ini, untuk sama-sama kita berbincang-bincang berkenaan dengan beberapa perkara penting, terutamanya kalau semalam selama 5 hari lebih kurang 5 hari kita berbincang berkenaan dengan beberapa persiapan untuk membina kekuatan kita. Yang pertama tidak lain kita kena bersama dengan Allah, kenal Allah, kerana mengenal Allah, makrifat Allah itu adalah merupakan perkara yang
yang asasi di dalam kehidupan seorang beriman. Ia merupakan kemuncak pengabdian. Kemuncak pengabdian seseorang itu bila dia kenal Allah. Itu kemuncak dia. InsyaAllah kita akan sambung nanti tajuk itu dan insyaAllah kita akan memperdalamkannya. Pada malam ini saya akan buat beberapa perkara, berbincang tentang beberapa perkara yang baru yang mungkin tuan-tuan puan-puan tak pernah dengar, walaupun dalam penyampaian saya sebelum ini berkenaan dengan ancaman tanda-tanda besar akhir zaman, yang mana kita telah pun berbincang di dalam penyampaian sebelum ini berkenaan dengan beberapa perkara yang penting. Yang pertama sekali, sesungguhnya kita berada di fasa yang keempat menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis sahih. Saya tak bacakan dia punya Arabnya, saya cuba terjemahkan saja sebab kita jimatkan masa sikit. Yang pertama sekali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka kamu akan berada di dalam fasa-fasa yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama ialah fasa kenabian, disebut 20 fasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa di mana Nabi hidup bersama-sama dengan sahabat-sahabat 23 tahun. Fasa kedua, fasa Khulafa' Ar-Rasyidin 30 tahun. Fasa ketiga, fasa raja yang menggigit. Iaitu fasa di mana daripada kerajaan Bani Umayyah sampailah kepada kerajaan Bani Osmaniyah. Osmaniyah yang terakhir 1922-1924. Jadi lepas di fasa ketiga, maka kita masuk kepada fasa yang keempat. Apa fasa keempat? Fasa keempat dipanggil Mulkan Jibriyah ataupun Jabariyah. Iaitu Mulkan Jabariyah ini ialah fasa di mana umat Islam berada dalam keadaan terpaksa dan dipaksa, diktator. Fasa diktator. Kita sebenarnya sedang berada di fasa kediktatoran yang fasa ini akan berlanjutan sehinggalah masuk ke fasa yang kelima digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu fasa Islam akan bangkit Khulafa' Ar-Rasyidin, Khulafa' Ar-Rasyidin pula, khalifah yang akan mengikut manhaj nabawi. Jadi ini hadis Nabi, hadis sahih. Dan saya telah pun menyampaikan kepada tuan-tuan tentang berkenaan itu, dan sekarang kita berada di fasa yang keempat. Dan fasa yang keempat ini kita dah sebut dalam penyampaian-penyampaian kita bahawa umat Islam berada di dalam keadaan yang amat dagang, ganjil, asing. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita Islam bermula dengan dagang. Bada'ul Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keadaan ganjil, dagang, asing. Kemudian dia akan kembali dagang, ganjil, asing. Maka beruntunglah orang yang dagang. Jadi di sini kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang umat Islam akan kembali menjadi dagang macam mana dia bermula. Iaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kita melihat bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri hidup dalam keadaan kepayahan dan kesusahan. Sampai ada yang mati terbunuh. Sumayyah radhiyallahu anha telah disula. Yasir suaminya telah dibunuh. Begitu juga dengan Khubayb, sahabat-sahabat diketuk sampai lebam, sampai benyek kepalanya. Terpaksa berhijrah pergi ke Ethiopia. Ja'far bin Abi Talib memimpin. Begitu juga dengan berbagai perkara lah, boykot, Rasulullah diboykot, sahabat-sahabat diboykot dan macam-macam. Jadi kita lihat bagaimana keadaan umat Islam di fasa pertama itu dalam keadaan yang cukup susah dagang. Ini semua kita dah tahu dah. Maka kata Rasul, wasayaudu, dia akan kembali semula dagang. Kama bada, macam mana dia bermula. Di sinilah kita lihat Rasul gambarkan akan bermula, akan jadi macam mana dulu. Macam mana? Inilah sekarang ni. Iaitu fasa di mana umat Islam berada dalam keadaan yang penuh dengan kesusahan. Sebut ialah apa? Semua umat Islam kena dibunuh, dah kena dah. Dipenjara, dah kena dah. Seksa, dah kena dah. Malahan dihalau daripada negara. Dihalau daripada negara, dah kena dah. Semua, sebut saja apa saja. Dibunuh secara beramai-ramai, umat Islam dah kena dah. Dibakar, umat Islam dah kena dah. Jadi kita sebut apa saja. Di tempat yang konflik, tempat-tempat yang berperang, tempat-tempat yang kita kata berlaku peperangan, umat Islam berada dalam keadaan kesusahan. Di Syria sampai sekarang. Di Palestin sampai sekarang. Di China sampai sekarang. Dan begitu juga di tempat-tempat lain. Tempat yang
aman sikit seperti di Malaysia, umat Islam pula diserang akidahnya. Ramai yang murtad yang keluar Islam. Ramai yang mula mengambil fahaman liberal, fahaman pluralisme, liberalisme. Fahaman-fahaman yang nampak sebelum ini tidak berapa kuat, sekarang dah mula kuat. Boleh sembahyang ataupun boleh berdoa bersama-sama. Doa bersama-sama antara orang Islam dengan orang-orang Islam. Kita mengaminkan doa dia. Dia doa pada berhala dia, kita aminkan. Kita doa pada Allah, dia aminkan. Ini doa sama-sama. Ini adalah pluralisme, liberalisme. Dilarang oleh Islam. Tak boleh. Bab ibadah kita tak boleh gabung-gabung. Allah gambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kafirun jelas. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi kita dah pisah. Bab agama tak boleh nak toleransi. Kalau bab-bab lain boleh lagi. Kalau bab bisnes boleh lagi. Kita nak beli dengan orang bukan Islam, boleh, tak ada masalah. Bab-bab ekonomi, bab-bab kita kata muamalat, dari sudut toleransi boleh lagi. Tetapi bab agama dari sudut ibadah tak boleh. Ibadah tak boleh. Ibadah ni untuk orang Islam. Orang Islam menyembah Allah, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Orang bukan Islam, dia tak mengesakan Allah. Cuba tanya kawan-kawan kita yang ada dalam ni yang bukan Islam. Kita bukan bukan Islam, anti non-Muslim, bukan. Kita nak sebut tentang prinsip umat Islam. Apa prinsip umat Islam? Prinsip umat Islam ialah mereka berubudiah lillahi wahdah. Berubudiah hanya pada Allah sahaja, bukan pada yang lain. Kalau orang nak doa, minta berhala supaya kabulkan doanya, kita aminkan. Adakah kita mengaku berhala itu sebagai Tuhan? Kalau kita mengaku berhala itu sebagai boleh mustajabkan doa dia, maka tergadai akidah kita. Itu maknanya mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh. Ini pluralisme nama dia. Kita menerima agama-agama lain. Kalau kita menerima dari aspek-aspek kehidupan biasa, itu tidak ada masalah. Kerana itu adalah merupakan toleransi antara manusia dengan manusia. Malahan kita dengan binatang pun kita kena jaga adab-adabnya. Nak sembelih kena guna pisau yang tajam dan sebagainya. Apalagi dengan manusia. Dengan binatang pun kita kena jaga. Tak boleh bunuh sebarang-sebarang. Tak boleh nak. Ada satu kisah bahagian Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan. Ada seorang tu dia masuk neraka sebab dia bunuh kucing. Dia tahan kucing dalam rumah. Dia kurung. Dia biar kucing tu mati kelaparan. Mati kelaparan. Bukan dia langgar kucing. Langgar kucing tak sengaja nak buat macam mana kan. Kita bukan nampak dia. Tapi mati dia sengaja bunuh. Sengaja bunuh. Maka itu pun nanti masukkan dalam neraka Allah. Baik. Jadi kita sebut sini bagaimana umat Islam yang aman damai, yang hidupnya tidak ada peperangan, tidak ada peluru datang, tidak ada bom datang, mereka diserang pula akidah mereka. Maka ada pula yang menyatakan semua Tuhan sama. Sama je Tuhan semua sama. Mana sama Tuhan? Kita menyembah Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalil. Mereka ada Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah yang lain, maka yang itu tak sama. Tak boleh kata sama. Aspek akidah. Aspek ibadah pun tak boleh sama. Aspek ibadah tak boleh sama. Kalau kita nak semayang dengan dia, kalau dia ikut kita tu tak ada masalah. Kita semayang, tiba-tiba dia nak duduk belakang kita, ikut kita. Tak apalah semayang. Berlaku atas kapal dulu, masa ketika sahabat-sahabat kita, kami semua kena serang dengan Israel masa tu. Kan, nak semayang, Allahu Akbar tu, semayang Maghrib dengan Isyak, datang seorang namanya Hilary Capucci. Seorang Archbishop dari Vatican Rome. Datang duduk belakang imam. Kita tanya, kenapa? Tuan nak apa tuan? Dia kata, aku nak semayang sama dengan kau. Maka dia duduk belakang imam. Tak apalah, dia jadi makmum. Dia ikut semayang, tak apalah. Tapi kita tak boleh ikut dia. Kita nak berdoa, dia aminkan kita doa kita, tak apa. Tapi kita nak aminkan doa dia, tak boleh. Sebab dia berdoa pada berhala. Dia berdoa pada Tuhan yang lain daripada Allah. Kita aminkan, maka kita berdosa syirik kepada Allah. Iyazbillah min zalik. Ini antara perkara-perkara yang hari ini umat Islam diserang. Saya yakin kalaulah pahaman-pahaman liberal, pahaman-paham pluralisme menguasai negara kita, tentu hari ini ada atu cara berdoa secara bersama-sama. Agama Hindu, agama Kristian, agama Islam, duduk satu tempat, doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kalau negara kita pluralisme, tentu ada yang ini. Fatwa jelas. Boleh rujuk kepada fatwa mufti daripada wilayah. Contohnya, sekarang jadi menteri dah.
Datuk Zulkifli Al-Bakri. Cuba rujuk kat dia, tengok fatwa macam mana berdoa tak boleh. Baik. Sebab itulah di sini yang pertama umat Islam diserang. Kita jauh daripada Allah. Kita lemah, umat Islam lemah. Malahan tuan-tuan, umat Islam akan dihapuskan semaksimal yang boleh. Baik. Jadi kita berada di fasa yang keempat. So fasa keempat ni apakah dia punya kemuncaknya? Apa kemuncak fasa keempat? Maka kemuncak fasa keempat ialah umat Islam akan ditekan habis-habisan. Malahan umat Islam akan dihapuskan habis-habisan. Ini kemuncak fasa keempat. Ini perancangan jahat mereka. Kenapa? Kerana mereka nak mengeluarkan raja mereka. Kerana selepas di fasa keempat ialah fasa di mana Islam akan menang, digambarkan kebangkitan Islam. Khalifah ataupun khulafa ataupun khalifah yang akan mengikut manhaj Nabi SAW. Itu fasa kelima. Selepas fasa kelima, Nabi diam. Nabi tak cakap dah maknanya kiamat. Maka fasa keempat inilah fasa sekarang yang kita berada padanya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya nak cerita sikit tentang beberapa analisa dari sudut geopolitik yang berlaku sekarang. Semalam kita banyak cerita pasal tasawuf sikit. Kerana tasawuf ni benda yang penting. Hari ni kita cerita pasal geopolitik. Saya tak nak cerita pasal politik Malaysia. Kalau nak cerita pada politik Malaysia, tuan-tuan boleh masuk rujuk kepada website-website yang dikelola oleh parti-parti politik. Banyak cerita kat situ. Saya nak cerita pasal siasah ataupun geopolitik dunia. Supaya kita faham apa yang berlaku di dunia pada hari ini sama dengan apa yang berlaku di negara kita. Cuma saya nak cerita yang global supaya kita nampak dengan lebih luas apa yang berlaku di peringkat lokal di negara kita. Yang pertama sekali tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi menggambarkan kita berada di fasa yang keempat, kemuncak kepada fasa keempat, jumhur ulama. Kalau tidak jumhur, ijma' ulama yang mengkaji akhir zaman. Ijma' ulama yang mengkaji akhir zaman. Maka dalam fasa yang keempat ini akan berlaku sekurang-kurangnya 4 tanda besar hari kiamat. Dan 4 tanda besar hari kiamat itu saya nak sentuh satu saja pada malam ini, iaitu disebut khurujul al-Masih Dajjal. Khuruj, keluarnya al-Masih Dajjal. Saya nak sebut pada malam ini daripada kajian yang dibuat oleh ulama-ulama kita, para pengkaji, orang yang mengkaji. Orang yang mengkaji. Tak kira siapa dia, bila dia mengkaji, dia akan menyatakan bahawa fasa keempat adalah fasa di mana khurujul Dajjal, Dajjal akan keluar. Baik, mari kita tengok satu fakta. Yang pertama sekali, apa tanda-tanda Dajjal akan keluar? Maka kita ambil 4 tanda besar Dajjal akan keluar daripada hadis-hadis sahih. Kita tak bacalah hadis-hadis tu, kita ringkaskan, cuma saya nak sama tuan-tuan boleh kaji semula lepas ni. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang dikenali dengan hadis Al-Jassasah ataupun hadis Tamim Ad-Dari. Hadis Tamim Ad-Dari ini hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha. Panjang, hadis ini panjang. Dan nak sebut kat sini, di dalam hadis itu disebut 3 tanda besar hari kiamat. Minta maaf, 3 tanda besar keluarnya Al-Masih Dajjal. Yang ini tak ada orang boleh nak lawan. Nak kata ini semua teori konspirasi lah apa, bukan. Ini bukan teori konspirasi. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang yakin dengan Allah, yang yakin dengan Rasul, dengarlah. Ini daripada hadis ini ada 3 tanda besar. Apa tandanya saya ringkaskan. Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih Dajjal akan keluar ketika mana Danau Tiberia yang berada di Palestin sekarang ini. Danau itu berada di Palestin. Dia akan menjadi kering. Menjadi kering. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, dalam laporan daripada Israel pada tahun 2018, daripada Jabatan Perairan dan Pembekalan Air dia, kementerian yang membekalkan air, dia telah menyatakan satu laporan mengatakan apa pada tahun 2018, 2 tahun yang lepas. Dia kata Danau Tiberia airnya telah menjadi cetek, dah jadi cetek, telah turun sehingga ke paras menghampiri pada ketika itu. Menghampiri paras, dipanggil the black line. The black line ni apa? Satu garisan, kata dia,
Yang mana kalau air itu turun cetek rendah daripada black line tu sampai black line tu sahaja, dia kata maka danau itu tidak akan boleh nak jadi danau semula. Dia akan kering terus. Dia akan kering terus. Maknanya daripada apa yang digambarkan, sejak 100 tahun yang lepas, air di Danau Tiberia tak pernah sampai kering begitu. Airnya masih ada tapi kering. Dan sudah mencapai garisan hitam. Disebut garisan the black line. Garisan hitam, yang mana garisan hitam itu bermakna danau, air itu tidak boleh melimpah balik. Tidak boleh naik balik. Dia tak boleh jadi danau. Dia akan kering. Akan jadi kering, kontang. Itu pada tahun 2018, laporan daripada Jabatan Air di Israel. Sebab Israel yang menguasai Danau Tiberia sekarang. Jadi apa maknanya? Tuan-tuan rahmati Allah, Rasul gambarkan dalam hadis Muslim tadi, Fatimah binti Qais menggambarkan. Dalam riwayat dia, menyatakan Al-Masih Dajjal akan keluar apabila Danau Tiberia menjadi kering. Dalam hadis itu, dia tak sebut menjadi kering kontang. Kenapa? Kerana ada hadis yang lain menggambarkan bahawa Danau Tiberia itu akan menjadi kering kontang dengan sebab datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Ini sebagian ulama menggambarkan danau itu akan jadi kering kontang apabila Ya'juj Ma'juj datang. Dia minum habis semua. Jadi masa bila Dajjal nak keluar? Dajjal nak keluar bila dia dah mula mengering dan akhirnya sampai satu peringkat sekarang ini kita melihat dia sampai satu peringkat ceteknya Danau Tiberia tadi sampai tidak boleh jadi kembali. Dia tak boleh jadi apa ni, tasik semula. Ini tanda yang pertama telah pun berlaku. Tanda yang kedua, di dalam hadis yang sama, hadis riwayat Imam Muslim yang telah diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais berkenaan dengan kemunculan Dajjal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih kuranglah masuk dalam bahasa kita, Dajjal akan keluar apabila digambarkan korma di Baisan telah menjadi kosong, tak ada. Korma di Baisan dah tak ada dah. Tuan-tuan rahmati Allah, tahukah Baisan di mana? Baisan ni berdekatan dengan Danau Tiberia, di sebelah utara sikit. Baisan ni adalah satu tempat dalam Palestin yang sekarang telah dikuasai penuh oleh Israel. Baisan adalah satu daerah yang terkenal dengan pusat pengumpulan korma. Korma banyak dekat situ. Sebelum ni zaman Osmania semua banyak korma terkumpul. Sehinggalah dia menjadi tempat yang terkenal dengan tempat pengumpulan korma. Tuan-tuan yang rahmati Allah, hari ini tuan-tuan boleh tengok dalam Google, tuan-tuan boleh tengok dalam carian-carian Google. Tuan-tuan boleh tengok Baisan. Tuan-tuan akan dapati pokok-pokok korma di Baisan telah mula mengerekod dia tidak menghasilkan buah sebagaimana yang sepatutnya. Maka ramai orang-orang Israel yang menguasai tanah-tanah di Baisan, mereka telah pun memotong pokok-pokok tersebut dan digantikan dengan pokok kapas. Mereka dah tanam kapas sekarang. Mereka dah tanam kapas. Jadi pokok-pokok korma telah diganti dengan kapas di Baisan. Dan begitu juga tanah di Baisan yang asalnya subur telah digantikan, dijadikan tempat pelancongan. Tempat pelancongan oleh Israel. Sebab Israel ni hasil utamanya antaranya ialah pelancongan. Maka tuan-tuan, Baisan dah tak ada korma. Kalau ada pun mungkinlah seorang, satu, dua lah agaknya lah, sikit lah kalau ada pun. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, menyatakan bahawa apabila Baisan sudah tidak ada korma, maka pada ketika itu Al-Masih Dajjal akan keluar. Tuan-tuan boleh cek balik hadis tersebut. Yang ketiga dalam hadis yang sama, hadis Imam Muslim menyatakan bila masa Dajjal keluar, Dajjal akan keluar apabila mata air Zughar yang berdekatan dengan Baisan. Dia berdekatan dengan Baisan juga di Palestin. Di sempadan daerah tu akan ada satu tempat namanya mata air Zughar, dan dia kata apabila mata air Zughar kering, maka itu tanda-tandanya Dajjal akan keluar. Tuan-tuan, mata air Zughar telah pun kering. Siapa yang ada pasport boleh masuk Israel, pergilah tengok. Mata air Zughar dah kering dah. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, itu 3 tanda daripada hadis sahih yang menggambarkan bahawa Al-Masih Dajjal akan keluar, dan ketiga-tiga tanda-tanda tersebut telah pun menunjukkan terlalu hampir ataupun telah pun hampir. Yang kedua, yang keempat tandanya apa tuan-tuan, daripada hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Bukhari ada riwayat juga berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku
iaitu apabila digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dajjal telah keluar, dan apabila dia keluar, salah satu tempat yang akan dia pergi ialah di Madinah. Dia akan pergi ke Madinah, dia akan pergi ke Mekah. Maknanya Mekah, Madinah, maknanya Saudi Arabia akan dikuasai oleh Dajjal. Ataupun dengan pendek kata, dia telah pun dikuasai oleh Dajjal. Saya gunakan perkataan, dia telah pun dikuasai oleh Dajjal. Tuan-tuan, ada fakta semua, tapi kita nak tunjuk dalam FB ni tak sesuai lah. Sebab apa, tak nak bentang presentation pun tak boleh. Saya cakap je lah, no? Tuan-tuan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kata apa? Maka Dajjal akan datang dan mendaki di satu tempat, dan kemudian dia akan tiba di kemuncaknya, di satu tempat yang digambarkan gunung, dan gunung tersebut ataupun bukit tersebut adalah bukit yang bergaram. Tidak ada walaupun sehelai pokok rumput tumbuh, tak ada tumbuh pun. Maka dia akan berkata kepada pengikutnya, "Wahai pengikut-pengikutku, apakah kamu melihat di sana?" Dia tunjuk depan, "Kamu melihat tak di sana tu apa?" Dia tunjuk, dia kata apa? "Kamu nampak tak istana putih? Kamu tahukah itu istana siapa?" Kata Al-Masih Dajjal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun kata, "Itulah Masjid Ahmad." Masjid Ahmad. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita boleh simpulkan di sini, Al-Masih Dajjal dia keluar. Maknanya dia keluar. Bila masa dia keluar? Dia keluar apabila Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, telah bertukar menjadi istana putih. Daripada asalnya daripada pelepah tamar, atap-atapnya, dinding-dindingnya daripada batu, daripada pasir, daripada kita kata timbunan-timbunan batu saja, disusun-susun cantik-cantik, telah menjadi istana yang tersergam indah. Jadi tuan-tuan boleh tengok Masjid Nabi macam mana sekarang. Macam mana Masjid Nabi sekarang, kita boleh tengok. Masjid Nabawi. Dah jadi istana bukan istana hitam, bukan istana merah, bukan istana hijau. Walaupun lambang masjid lambang bendera Saudi warna hijau, bukan istana hijau, istana putih. Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam-imam yang sahih, yang mengatakan bahawa Masjid Nabi akan menjadi istana putih. Jadi sungguh istana putih. Dengan dia punya payung-payung yang boleh buka tu pun warna putih. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 4 tanda yang saya sebut menunjukkan Al-Masih Dajjal sama ada akan keluar atau sudah keluar. Maka apakah makna Al-Masih Dajjal akan keluar? Makna Al-Masih Dajjal akan keluar ialah ujian yang akan ditimpa oleh umat Islam adalah kemuncak kepada ujian. Kemuncak. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Dajjal, kedatangan Dajjal diperingatkan oleh seluruh para rasul dan nabi. Semua ingatkan dia. Umat-umat dia tu. Kemudian dikata inilah fitnah yang terbesar daripada Adam alaihissalam sampailah kepada akhir zaman. Maka sekiranya tuan-tuan Al-Masih Dajjal keluar pada zaman kita, maka tentulah kita akan berhadapan dengan fitnah yang besar. Baik. Apa yang nak dibuat oleh Dajjal? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Masih Dajjal dia akan keluar sebagai penyelamat, the savior. Kata satu hadis, dia akan datang sebagai orang yang membawa air. Satu tempat, satu negara tak ada air, hujan tak turun, maka dia boleh panggil hujan turun. Ni hadisnya panjang tuan-tuan, saya ambil ringkas-ringkas je. Kemudian satu tempat dalam keadaan yang penuh dengan penyakit, maka dia boleh merawat penyakit. Satu tempat dia boleh menghidupkan orang mati. Satu lagi kelebihan dia boleh menjadikan sampah ataupun benda-benda yang rosak kepada emas. Dia boleh tukar jadi emas. Ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Begitu juga dia boleh menghidupkan orang mati. Dia boleh menyembuhkan orang sakit. Ni masalah coronavirus. Masalah penyakit. Dia boleh sembuhkan. Mungkin coronavirus ni vaksinnya besok datang daripada kawasan-kawasan yang ada Al-Masih Dajjal. Mungkin, wallahu alam.
Baik. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan keluar sebagai pemimpin kepada dunia. Dia akan keluar sebagai pemimpin kepada seluruh alam ini. Nabi gambarkan dia akan pergi ke seluruh dunia. Dia akan pergi ke seluruh dunia, menyesatkan manusia. Dan kemudian dia memurtadkan umat Islam. Dia akan pergi bersama sihir yang luar biasa. Saya sebut tadi, dia boleh turunkan hujan. Hujan tak ada, turun hujan. Kawasan berperang, dia boleh jadikan aman damai kawasan berperang. Kawasan-kawasan miskin, dia boleh tukarkan sampah jadi emas. Kawasan-kawasan yang penuh dengan pembunuhan-pembunuhan, dia boleh jadikan kawasan itu aman. Dan pada masa yang sama, dia boleh bawa neraka, dia boleh bawa api, dia boleh bawa peperangan. Siapa yang tak mengikut dia akan berada dalam keadaan kesusahan yang amat sangat. Maka tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan berfikir di luar kotak pada malam ini. Melihat kepada COVID-19 yang berlaku sekarang. Satu pandemik. Kata United Nations, satu pandemik. Suatu wabak yang telah mencapai kepada, kita kata, seluruh dunia. Dan saya nak bawa tuan-tuan berfikir bukan lagi macam mana cara kita nak selamatkan diri kita dari sudut virus ni. Sebab semua dah fikir yang tu. Semua dah syarah yang tu. InsyaAllah akhir nanti saya akan syarah sikit yang itu. Kan? Bagaimana nak kena duduk kat rumah, nak kena bersihkan tangan, nak kena pakai sarung muka dan sebagainya. Itu semua tu bahagian medical kita letak tepi dulu. Ataupun kita suruh orang lain cakap lah. Saya tak nak cakap pasal tu. Saya nak sebut pada tuan-tuan, sebenarnya wabak pandemik COVID-19 ini, sebenarnya apa sasaran dia? Siapakah sebenarnya yang disasarkan? Dan apakah yang dia nak bentuk pemikiran-pemikiran yang ada kepada seluruh umat di dunia ini? Baik, saya tanya dengan tuan-tuan rahmati Allah SWT. Yang pertama sekali, di manakah yang kena virus ni? Virus ni pertama terkena di Wuhan, di China. Di Wuhan, China ni tuan-tuan, satu tempat yang memang terkenal dengan kebaikan dari sudut kecanggihan, ketenteraan dan sebagainya. Wuhan ni tak ada kena-mengena pun dengan apa. Duduk jauh di tengah-tengah dataran ataupun tengah-tengah benua sana. Baik, tiba-tiba bising dengan COVID-19. Dan sebenarnya apa yang berlaku di sana? Nombor satu, virus ini menyerang China. Kemudian merebak sampai kurang lebih 81,000 infected seluruh China. 81,000 infected. Kemudian virus itu merebak ke seluruh dunia. Selepas daripada China, kita dengar kat mana yang besarnya? Kita mendengar di kawasan Eropah. Eropah kelang kabut. Eropah kelang kabut menjadi nombor 2 di dunia Itali. Dia telah mencapai orang yang infected di Itali sekarang ini telah mencapai 80,000 orang. 80,000 orang. China 81,000 orang. Maka berlaku satu krisis yang besar di kawasan Eropah. Merebak ke Sepanyol, merebak ke tempat-tempat lain. Sebab Eropah ni sebelah-sebelah aja, macam kita dengan Singapura, macam kita dengan Thailand, sebelah-sebelah aja. Merebak ke Jerman, merebak ke tempat lain. Maka heboh. Eropah menjadi suatu tempat pusat penyebaran virus yang besar. Kemudian yang ketiga, dia attack mana tuan-tuan? Dia attack kat mana? Yang ketiga yang besar di attack sekarang ini ialah di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat asalnya kata apa? Kata Bush dengan bangganya dalam ucapan, saya dengar ucapan dia. Apa kata Bush pula? Trump. Apa kata Trump? Trump kata seluruh dunia kena virus daripada China ni. Tapi kita ni tidak ada seorang pun yang mati pada masa itu. Kita tidak akan terjangkit. Kita ada perubatan yang canggih dah, macam-macam dah disebut. Dan kemudian dia pun memperkecil-kecilkan Eropah. Eropah pun diperkecilkan dan sebagainya.
Dia pun perkecilkan China dan sebagainya. Maka Bush kata, kita selamat sebagainya. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas dia bercakap begitu, maka kita melihat apa yang berlaku di US. Maka di US telah mula diserang oleh virus. Bermula dengan kurang lebih 1,000 orang. 1,000 orang. Kita hari ini 1,600 orang lebih. Ni kita kat Malaysia. Indonesia 1,400 orang lebih. Di US, dalam bulan Januari lebih sikit, dia telah sampai kepada 1,000 orang. Tapi dia pun berkata, pada 20 Januari saya cuba bacakan fakta. Ni fakta, saya sebut ni fakta. Pada 20 Januari, seorang berumur 35 tahun daripada Wuhan, dia orang Cina, Wuhan, balik ke kampung, patah balik ke US, dan sampai di Washington, dia tinggal di Washington, dan kemudian dia kena infection. Kemudian dia mati. Orang yang pertama mati. Sebabkan virus Allah izin di Amerika. Maka kata Trump, tidak ada ancaman. Masalah ni tak ada apa. Kita boleh atasi dengan baik. Tak ada masalah apa-apa. Kita tidak ada kesan. Kemudian pada 19 hari bulan Mac yang lalu, pada 17 hari bulan Mac, dia telah menyatakan, 17 bulan Mac yang baru ni. Dia kata apa? Dia tak panggil coronavirus. Dia panggil Chinese virus. C itu Chinese. Dia tak jadi corona. Kenapa? Dia nak rendahkan Chinese. Dia kata Chinese virus. Ini bukannya virus daripada mana-mana, daripada Chinese virus. Kemudian, tuan-tuan rahmati Allah, Allah izin. Sekarang ini, kita tengok 24 hari bulan. Ini 30 hari bulan. 24 bulan Mac baru ni, daripada 1,000 lebih, naik sampai 46,000 di US. Infected by virus. 46,000 pada 24 hari bulan Mac. Pada 26 hari bulan Mac, 2 hari lepas itu, di Amerika menjadi 82,000 orang infected by virus. 82,000. Lebih tinggi daripada China. Ni tuan-tuan nak sebut. Orang sombong. Sombong. Dia kata, apa namanya, virus ni dia tak akan kena kat dia lah. Virus ni tidak akan jadi apa namanya, masalah kat Amerika lah. Kita boleh tahan, kita boleh lawan. Dalam masa 2 hari daripada 24 hari bulan sehingga 26 hari bulan Mac yang lepas baru ni, dia telah mencapai 82,000 orang kena virus. Kemudian 28 hari bulan, 2 hari sebelum ni, tuan-tuan, 28 hari bulan, dia telah mencapai 100,000 orang di Amerika. 100,000 orang telah terkena pada 28 hari bulan. Sebenarnya 100 lebih. Tapi dah mencapai limit 100,000 orang. Dan pada hari ini berapa hari bulan? 30 hari bulan. Tengok tak? Betul. 30 hari bulan, tuan-tuan. Amerika, jumlah orang yang telah infected dengan virus COVID-19 ini telah mencapai 100, lebih daripada 140,000 orang. 140,000 orang. Apa makna tuan-tuan? Apa makna dia? Baik. Yang pertama, sebelum ni, orang Amerika kata apa? Trump kata apa? Virus ni orang Cina yang buat. Sebagaimana dia quote kata-kata daripada, saya quote kata-kata daripada seorang general. General Shi Hoshan. Mantan Menteri Pertahanan kepada China. Dia kata apa? Kami tidak akan berperang dengan Amerika dengan senjata nuklear. Kerana semua orang akan mati bersama-sama. Kami tidak sebodoh itu, kata dia. Tetapi menggunakan satu-satunya senjata rahsia yang non-destruktif, yang tidak menghancurkan, tetapi boleh membunuh ramai orang, iaitu senjata biologi. Ini telah dia umumkan beberapa tahun yang lepas. Banyak tahun yang lepas lah. General Shi Hoshan, mantan Menteri Pertahanan kepada negara China. Kemudian, berkata pula seorang daripada CIA, mantan pegawai CIA, namanya Philip Giraldi. Philip Giraldi ini bekas kepada pegawai CIA. Dia kata apa? Dia kata COVID-19 ini
tidak terjadi secara natural, tidak terjadi secara kan alami. Melainkan secara mutasi genetik. Mutation. Genetic and mutation. Ia telah dihasilkan di makmal US dengan kerjasama Israel. Ada Israel pula. Di makmal US ada kerjasama Israel. Dan virus ini bertujuan untuk menghancurkan China dan Iran. Berkata seorang pakar militer dan pertahanan daripada Indonesia, Profesor Dr. Koni Rana Kundini Bakri, dia kata apa? Dia kata dari kajian dia, menyatakan bahawa COVID-19 adalah senjata biologi untuk pembunuhan secara beramai-ramai. Baik. Jadi orang Amerika kata US buat. Orang Amerika kata China buat. Orang China kata US buat. Iran kata China buat. Iran pun kena teruk juga. Ahli parlimen ni banyak yang kena. Kementerian dia banyak yang lumpuh di Iran. Jadi masing-masing cakap dia buat, dia buat. Sebenarnya tuan-tuan, bila saya kaji balik, saya tengok semula, semua negara, hampir semua negara-negara besar mempunyai senjata biologi. Dia bermula dengan senjata konvensional, kemudian senjata atom dan nuklear, dan kemudian senjata-senjata kimia, dan lepas itu senjata biologi. Hampir semua ada. Jadi kita heran, macam mana senjata ni boleh menjadi pilihan. Kenapa senjata ni pilihan? Tuan-tuan, ada 4 sebab besar kenapa senjata biologi menjadi pilihan di akhir zaman. Saya tak masuk lagi, Dajjal tak masuk lagi ni. Ini cerita pasal fakta dulu. Kenapa senjata pilihan? Yang pertama, senjata biologi ini adalah senjata yang sangat murah. Sangat murah. Untuk menyerang massa, menyerang rakyat, menyerang massa, kos yang dikenakan untuk 1 kilometer persegi, $1. 1 US dollar. 1 kilometer persegi, dia perlukan 1 US dollar je, kos dia. Nak serang manusia yang ada di situ. Kalau senjata konvensional ni, pistol lah, meriam lah, apa sebagainya, dia memerlukan 2,000 US dollar untuk 1 kilometer persegi. Nak serang 1 kilometer persegi, kena ada 2,000 US dollar. Kalau senjata nuklear, dia boleh tembak dari jauh, dia memerlukan 800 US dollar. 1 kilometer persegi, dia memerlukan 800 US dollar. Senjata kimia. Senjata kimia macam mana? Senjata kimia contohnya guna gas. Dia tembak, keluar gas. Gas klorin contohnya, yang cyanide yang contohnya yang ada dibuat di Syria. Jadi senjata kimia untuk 1 kilometer persegi, kosnya ialah 600 US dollar. Jadi kos yang paling murah sekali ialah senjata biologi. 1 US dollar untuk 1 kilometer persegi. Itu sebab pertama, kenapa senjata biologi menjadi pilihan Al-Masih Dajjal, terutamanya tenteranya pada akhir zaman. Salah satu. Yang kedua, senjata biologi tidak mudah dikesan. Kalau seseorang itu ada senjata biologi, terkena dengan senjata itu, dengan guna X-ray ataupun anjing pengesan pun tak boleh nak kesan. Tak boleh kesan. Sehinggalah dia menunjukkan simptom-simptom sakit tu, barulah dia boleh kesan. Oh, dia ni ada sakit rupanya. Tetapi pada masa itu, dia telah pun menyebarkan dia punya virus itu ke tempat-tempat yang lain. Yang ketiga, senjata biologi sangat mudah untuk ditransport. Sangat mudah. Dia kecil aja. Dia boleh menggunakan binatang. Dia boleh menggunakan manusia. Tak payah benda yang canggih-canggih. Dia cukup dia selet sikit je dekat orang, dah dapat dah. Orang tu dah sebarkan dah. Yang keempat, oleh kerana dia mudah ditransport, maka dia sangat mudah untuk disebarkan. Dia boleh menggunakan angin. Dia boleh menggunakan binatang. Contohnya SARS-1 dan Corona-1. SARS yang lepas ni dia menggunakan angin. Maknanya dia boleh terbang. Dia ringan. Tapi SARS yang sekarang ni, coronavirus yang sekarang, dia tidak boleh terbang. Dia berat. Dia jatuh bawah. Saya rasa sebab dia ada banyak, di dalam tu ada banyak protein-protein yang asing dalamnya. Seperti yang digambarkan oleh India, dia mengatakan ada HIV di dalamnya. Dia ada protein HIV. RNA HIV. Dia ada campur-campur. Jadi mungkin sebab itu jadi berat, dia jatuh. Dia tak boleh terbang. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya apakah sasaran senjata biologi ini? Cuba kita tengok secara luar kotak pemikiran kita. Yang pertama sekali tuan-tuan, sebenarnya apakah kesan yang paling utama sekali dalam senjata biologi COVID-19 ini?
Kalau kita bandingkan dengan SARS contohnya, ataupun MERS, ataupun virus-virus yang lain sebelum ini, jumlah kematian kepada orang yang terkena COVID-19 ini, kalau di Malaysia hanya 1.6%. 1.6%. Kalau di tempat-tempat lain seluruh dunia, jumlah mereka yang telah terkena coronavirus ini yang mati berbandingkan dengan yang telah tersebar yang kena hanya kurang lebih 3% saja. Katalah 3-4%, katalah begitu. Maknanya tuan-tuan, virus ini sebenarnya tidaklah membunuh secara sampai 90%, sampai 50%, tak ada, tak sampai. Paling tinggi pun 4%. Setengah tempat 3.6%. Jadi kita puratakan lebih kurang 3 atau 4% seluruh dunia. Jadi kalau nak ikutkan dia yang lebih bahaya bukan Corona 19 ini, COVID-19 ini tidak bahaya berbanding dengan virus yang lain. Tetapi kenapa publicity dia? Kenapa dia punya penghebahan dia? Promosi dia melangkaui virus-virus yang lain. Melangkaui penyakit-penyakit yang lain. Orang yang mati sebab sakit jantung lebih ramai daripada orang mati sebab COVID-19. Orang yang mati sebab darah tinggi lebih ramai. Orang yang mati sebab aksiden lebih ramai. Tapi kenapa? Dia hebah-hebahkan sampai seolah-olahnya bila kena saja mati. Bila kena saja mati. Seperti pandemic flu, MERS sebelum ini di Itali. Ataupun SARS, ataupun MERS yang lebih banyak sebenarnya memakan mangsa. Kenapa tuan-tuan? Dia bukanlah suatu virus yang akan mematikan orang secara langsung. Tapi satu virus yang tujuannya untuk menakut-nakutkan manusia dan memberi kacau bilau. Kehidupan itu menjadi kacau bilau huru hara. Saya tanya dengan tuan-tuan pada malam ini. Tuan-tuan jawablah. Tak jawab kat saya tak boleh nak jawab. Kalau nak tulis boleh. Tuan-tuan rahmati Allah. Agaknya lah lepas daripada kita arahkan untuk kawal pergerakan ni, PKP, ataupun setengah tempat total quarantine. Lepas katalah dah habis semua. Katalah kerajaan kata 14 hari bulan kita dah boleh keluar dah. Dah boleh keluar, dah boleh berniaga, dah boleh pergi sekolah, dah pergi universiti semua. Macam mana hidup kita lepas tu kan tuan-tuan? Agaknya kita boleh bayangkan tak kehidupan kita lepas tu? Kehidupan kita akan berubah tuan-tuan. Kalaulah Allah izin 14 hari bulan ni kita boleh keluar dah macam biasa, maka kita akan berubah dan perubahannya sikit tak banyak. Tetapi kita berubah. Apa berubah? Contoh tuan-tuan. Lepas ni nak salam, tak banyak dah orang salam dan peluk. Tak banyak dah. Semua orang salam macam gini je. Assalamualaikum, waalaikumsalam macam gini je. Daripada jauh je. Okay, kita kena hati-hati walaupun dah okey tapi masih lagi kan. Jarak 1 meter tu mungkin masih lagi ada. Orang nak cakap dekat tak boleh dah. Maka berlakulah kita kata jurang persaudaraan, ukhuwah dan sebagainya. Tengok orang tu batuk-batuk sikit, orang tu bersin, kita dah mula takut dah. Ni COVID-19 ni, COVID-19 ni. Contoh. Jadi kehidupan dah tak sama dah. Ini kalau kita boleh keluar dalam masa 14 hari bulan ni. Cuba bayangkan kalau 6 bulan kita kena duduk macam ni tuan-tuan. Macam mana ketakutan kita kepada virus ini? Sedangkan virus ini, peratus kematian hanyalah 1% di Malaysia. Katalah 2%. 2% je daripada yang kena, 2%. Kalau 200 orang kena, 2 orang mati. Lebih kurang gitulah. Tak adalah sampai 20 orang mati. Tak ada macam itu. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Sebenarnya yang disasarkan oleh serangan virus ini, saya sebut tadi, virus ini telah dibuktikan oleh saintis-saintis daripada China, saintis daripada India, saintis daripada Amerika sendiri, saintis daripada Eropah dan kebanyakan saintis menyatakan bahawa virus ini adalah virus buatan manusia. Bukan natural. Buatan manusia. Tangan manusia. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan. Bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan manusia. Yang pertama sekali tuan-tuan, virus ni disahkan oleh majoriti. Setakat ni bila saya tengok aja laporan-laporan daripada para saintis kita menyatakan
dia telah diubah di peringkat RNA, polimer proteinnya telah diubah. RNA telah diubah di peringkat genetik dan menunjukkan bahawa ini dibuat di makmal, dia bukan dibuat di secara natural, dia tak berlaku secara natural. Pertama, apabila dia telah diubah, tak kiralah yang ubah tu Amerika ke, yang ubah tu China ke, atau yang ubah tu siapa saja pun, kita tak tahu sebab kita tak ada bukti. Tapi yang kita tahu, apabila orang mengubah virus itu menjadi satu virus yang sedemikian rupa, maka tentulah tujuan dia, matlamat dia untuk menjadikan senjata biologi. Senjata biologi. Sebab dia ubah. Kenapa dia ubah? Maka apabila dia ubah dan benda itu berlaku secara mendadak, di Amerika, daripada 24 hari bulan Mac sampai 28 hari bulan Mac, daripada 40,000 orang, 46,000 orang, bertukar menjadi lebih daripada 140,000 orang. Bayangkan, 46,000 dalam masa 3 hari, lebih 100,000, sekarang lebih daripada 140,000. Dia punya peningkatan dia eksponensial. Maka sudah tentu perkara ini sebenarnya adalah merupakan perkara yang dirancang. Siapa rancang? Wallahu a'lam. Tidak ada bukti siapa-siapa. Tapi saya sebut sini. Maka kita tengok apakah sebenarnya serangan ni. Dibuat serangan ni sebenarnya tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama sekali tuan-tuan, saya sebut tadi, tujuannya ialah untuk menimbulkan huru-hara dan kekacauan kepada kehidupan manusia. Huru-hara dan kekacauan dari sudut apa? Huru-hara dan kekacauan yang pertama sekali dari sudut ketakutan-ketakutan ancaman. Ancaman macam mana? Ancaman ekonomi. Sasaran yang pertama tuan-tuan, saya ada catat di sini. Saya beri kepada 5 perkara. Yang pertama sekali, kemungkinan besar mereka ingin mengurangkan populasi dunia. Mungkin mereka nak mengurangkan populasi dunia. Ini salah satu perkara yang ada di dalam matlamat penubuhan Illuminati. Tercatat di dalam perancangan-perancangan mereka yang dikaji oleh orang-orang sebelum ini, menyatakan bahawa mereka mahu memerintah dunia. Dan mereka mahu memerintah dunia ini menuju ke arah 500 juta orang sahaja. Maknanya 80% penduduk dunia ni menjadi sasaran untuk dihabiskan. Ini adalah teori-teori konspirasi yang orang kaji. Jadi kita lihat, kalaulah Allah izin ramai mati, maka sudah tentulah salah satu sasarannya mengurangkan populasi dunia. Yang kedua, mereka merancang untuk merosakkan ekonomi negara-negara. Ini penting tuan-tuan. Saya sebut sekali lagi. Sekiranya serangan ini berlanjutan, maka kesan yang paling besar dalam sesebuah negara, ekonominya akan rosak. Kenapa ekonominya akan rosak? Yang pertama sekali, pembiayaan untuk merawat rakyat yang sakit semakin besar, kosnya semakin besar. Kerajaan yang ada di dunia ini tidak semua yang mampu. Tidak semua yang mampu. Maka dia akan mengeluarkan kos yang tinggi. Dan pada masa yang sama, rakyat pula dikuarantin. Rakyat pula dicegah daripada bekerja kerana bimbangkan penularan virus COVID-19. Menyebabkan perusahaan-perusahaan, syarikat-syarikat, kedai-kedai terpaksa ditutup. Dan sudah tentu mengalami kerugian. Dan pendapatan negara akan turun. Contohnya sekarang ini di Amerika. Dengan pandemik yang berlaku di Amerika sekarang, digambarkan contohnya syarikat penerbangan akan mengalami kerugian. Dalam masa sebulan, 2 bulan, sekiranya perkara ini berterusan, maka mereka sebahagian daripada syarikat terpaksa ditutup, bankrupt. Kenapa bankrupt? Kerana penurunan sale mereka, marketing mereka sehingga sampai ke peringkat 10% sahaja. Maknanya 10% saja yang boleh nak dapat income. Itu pun agaknya daripada sponsorship dan sebagainya. 90% tak ada, habis. Maka berlanjutan sebulan, 2 bulan, mereka terpaksa tutup. Sekiranya tidak di-bail outkan oleh kerajaan, mungkin kerajaan US tak bagi bantuan, maka mereka akan habis, hancur, bankrupt. Itu contoh syarikat-syarikat penerbangan. Banyak lagi syarikat-syarikat lain.
Walaupun ada syarikat-syarikat yang dapat untung besar. Ada. Contohnya macam syarikat membuat tisu. Tuan-tuan kalau nak buat perusahaan yang boleh kaya, buat tisu. InsyaAllah tisunya permintaannya tinggi. Ataupun buat topeng mask. Permintaan tinggi. Tapi syarikat begitu je lah. Syarikat yang bersangkut paut dengan kegunaan ketika darurat. Sebelum ni tak ada laku sangat. Tapi sekarang ni dah jadi laku. Jadi syarikat-syarikat ni mungkin tak tutup lah. Tapi yang lain akan menghadapi masalah kerugian. Pendapatan negara akan menurun. Apakah kesannya? Kesannya akan berlaku resesi. Recession. Apa maksud resesi, tuan-tuan? Ekonomi akan menjadi terlalu lambat, terlalu slow. Sehingga menyebabkan kehidupan rakyat dan negara menjadi terlalu susah. Kita nak mulakan semula balik ekonomi tadi. Apabila telah berhadapan dengan keruntuhan-keruntuhan ekonomi tadi, kita akan berhadapan dengan halangan-halangan yang besar. Kecuali pihak kerajaan mempunyai idea-idea yang baik untuk mengelakkan berlakunya resesi ini. Contohnya, tuan-tuan, apa yang saya lihat pihak kerajaan kita sekarang sedang buat, mereka sedang membuat pakej-pakej rancangan untuk mengelakkan resesi. Tapi tak cukup. Ada banyak lagi kena buat. Dan saya pun ada cadangan. Tapi saya tak dapat nak jumpa dengan dia orang duduk kat kampung ni. Tak apalah. Saya rasa think tank dia boleh fikir. Sebenarnya, tuan-tuan, banyak perkara kena buat pihak kerajaan kita. Kalau tidak terpaksa berhadapan dengan resesi yang teruk, akhirnya satu negara kolaps. Baik. Macam mana cara untuk kita... Okey, itu yang kedua, ekonomi secara ringkas. Yang ketiga ialah saham. Saham juga akan jatuh. Dan kita dah nampak dah. Jatuh saham teruk. Wall Street terpaksa ditutup. Tutup Wall Street. Kita tengok saham jatuh dan dia akan menyebabkan berlakunya kelompongan dalam ekonomi. Jadi yang keempat, sasarannya ialah masyarakat rakyat akan menjadi ketakutan, penyakit, kematian, kemiskinan dan kelaparan. Jadi ni rakyat akan rasa tu. Jadi dia berkemungkinan kalau kita tak boleh bendung rakyat ni, perasaan dia, rakyat akan memberontak. Sekarang ni boleh lagi duduk dekat rumah. Tapi besok kalau ada orang yang mati sebab kelaparan. Katalah ada satu keluarga mati sebab kelaparan. Keluar pula berita tu. Maka rakyat akan marah dan bimbang. Maka di sinilah menguruskan negara merupakan satu perkara yang amat susah pada masa ini, hari ini. Sebab tu tuan-tuan, kita tolong. Kalau kita ada pandangan, bagi tahu kerajaan, supaya kerajaan bantu kerajaan. Memang mereka berhadapan dengan kesusahan. Satu krisis yang besar. Dan negara-negara yang terpukul dengan keuangan ini, negara yang ada masalah keuangan ini, maka mereka akan terperangkap dengan kerugian ekonomi dan akhirnya, apa berlaku, tuan-tuan? Dalam masa setahun, 2 tahun akan datang, Malaysia, Indonesia, mana-mana negara yang tak mampu menanggung ekonomi yang jatuh tadi, mereka akan terpaksa untuk meminjam duit daripada IMF, World Bank dan seumpamanya. Sebenarnya, yang akan menjadi kaya dengan sebab coronavirus ini ialah World Bank dan juga IMF. Dia akan menguasai ekonomi dunia secara langsung kerana negara-negara terpaksa meminjam wang daripada mereka. Akibat negara itu tidak dapat menanggung kerugian ekonomi yang berlaku akibat kesan yang saya sebutkan tadi. Jadi serangannya nombor satu, tuan-tuan, ialah mereka nak menyerang ekonomi kita. Saya nak bacakan petikan daripada Henry Kissinger. Apa Henry Kissinger sebut, tuan-tuan? Ni saya sebut ni. Kita tak perasan, dia duk rancang macam-macam buat kita ni. Ni dia. Apa dia sebut, tuan-tuan? Saya quote ucapan Henry Kissinger. Dia kata apa? Dia kata, to control oil, menguasai minyak ataupun sumber negara. Dan bila kamu menguasai sumber pendapatan negara, maka kamu akan menguasai negara tersebut. Dan apabila kamu menguasai makanan, to control food, kamu akan menguasai manusia.
rakyat negara tersebut. Jadi nak menguasai negara, kamu kena menguasai sumber-sumber pendapatan mereka. Ini ada satu soalan kat sini, tak apa, saya jawab sekali lagi. Jadi kalau nak menguasai negara, kena menguasai sumber. Sumber dia apa? Itulah. Bila kita dah berhutang dengan IMF, berhutang dengan World Bank, maka kita akan duduk di bawah telunjuk World Bank dan IMF. Siapa World Bank dan IMF ni? Di belakang siapa? Di belakang dia ialah Al-Masih Dajjal dan sekutunya. Ini tuan-tuan. Ini mukaddimah kepada kerajaan Al-Masih Dajjal. Kemudian selepas itu, selain daripada perkara yang saya sebut tadi, sebenarnya apakah sasaran kepada serangan biologi ini? Sasaran kepada serangan biologi ini ialah ke atas kepimpinan dunia. Kepimpinan dunia. Sekarang ni sebenarnya siapa yang diserang? Sebab tu cerdik Tun Mahathir. Saya tersebut pula nama dia. Memang cerdik Tun Mahathir ni. Kenapa cerdik? Dia tak mau jadi Perdana Menteri Malaysia sekarang. Kenapa dia tak mau jadi Perdana Menteri Malaysia? Sebab Perdana Menteri Malaysia akan berhadapan dengan krisis kepimpinan yang besar. Nama ni akan tercalar kalau dia tak boleh mengatasi, tidak boleh mengatasi masalah negara sekarang. Cakap dek PM ni, Tun M ni. Sebab dia melihat perancangan antarabangsa, global, dia nampak. Tapi saya nak sebut dekat sini. Allah gambarkan dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka rancang, Allah pun merancang, dan Allah maha hebat dalam perancangannya. Nampak tak? Allah maha hebat dalam perancangannya. Jadi maknanya kita doakanlah yang amat berhormat Perdana Menteri kita sekarang dan gabungan-gabungan kerajaan yang lain supaya mereka mampu kembali kepada perjuangan yang ikhlas membantu rakyat, bukan kepentingan politik masing-masing, bukan kepentingan parti masing-masing, bukan kepentingan dunia masing-masing, tapi betul-betul nak bantu rakyat. Kalau mereka membantu rakyat, ikhlas tolong rakyat, kerajaan yang ada sekarang, saya yakin insya-Allah Malaysia akan bangkit bersama-sama dengan dunia lain untuk sama-sama memimpin dunia. Ini sunnah, ini sunnah. Tak apa, saya tak nak masuk politik, saya nak patah balik tadi. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dunia berhadapan dengan ujian kepimpinan hari ini. Kenapa berhadapan kepimpinan? Kerana ada satu kepimpinan yang baru akan keluar. Ada satu kepimpinan yang baru akan keluar. Siapa kepimpinan baru itu? Tuan-tuan rahmati Allah, saya sebut tadi kita berada di akhir fasa keempat. Maknanya apa? Maknanya Malik Mesyak, Raja Al-Masih akan keluar. Tapi dia akan keluar bukan sebagai orang biasa, tak standard. Dia bukan keluar sebagai orang yang baru nak belajar politik, baru nak belajar, baru nak dikenali, tak. Dia akan keluar sebagai orang yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Dunia menunggu dia. Kenapa? Dia akan keluar bersama dengan penyelesaian, solution. Baik. Saya bagi satu senario kepada tuan-tuan sekalian di luar kotak pemikiran kita. Kita tak pernah fikir ni, tak pernah fikir. Kita fikir macam mana nak makan hari ni aja. Kita fikir macam mana kita nak selamatkan diri kita pada virus. Itu aja kita fikir. Itu peringkat mikro. Kita kena ada makro. Kita kena berfikir secara global juga. Saya ajak tuan-tuan berfikir pada malam ni. Yang pertama tuan-tuan, saya sebut ujian serangan biologi ini bukan hanya pada ekonomi, tetapi juga mereka sedang menguji kepimpinan dunia. Kenapa mereka memilih kepimpinan dunia? Kerana kepimpinan dunia, seluruh dunia yang ada pada hari ini nak ditukar dengan kepimpinan yang baru, Raja Al-Masih. Macam mana tuan-tuan? Baik, saya bagi satu senario yang kita nampak. Kita dah nampak ni, cuma kita tak terfikir. Baik, soalan saya pertama. Di mana serangan biologi yang pertama, COVID-19 ini? Di China. Semua orang tahu. Di Wuhan. Maka berbagai-bagai teori konspirasi menyatakan China meracun orang dia sendiri.
mengatakan askar Amerika datang ke China membawa virus dan kemudian virus itu disebarkan. Akhirnya China terpaksa berhadapan dengan kesusahan. Begitu juga teori konspirasi yang lain macam-macam lah. Nak sebut konspirasi ni banyak. Baik. Kemudian bila saya cek satu-satu teori konspirasi tuan-tuan, semuanya tidak ada bukti. Semua cuma kata mungkin. Semua kata apa? Kan? Assumption. Kan? Saya agak macam itu. Baik. Kita tengok yang kita tak agak, yang kita betul. Benda yang fakta. Apa fakta? Faktanya tuan-tuan, nombor satu. China diuji. Kenapa China diuji? Kerana China mempunyai kuasa kepimpinan politik yang kuat. Apa kuasa kepimpinan politik yang ada di China? Parti politik, Parti Komunis China. Parti Komunis China secara global, secara general, kita kata secara umum, dialah yang memimpin China secara diktator. Sehingga kan Parti Komunis China menjadi Tuhan. Dia menjadi raja, dia menjadi ketua, dia menjadi raja dan menjadi Tuhan kepada rakyat dia. Dia boleh buat apa sahaja. Contoh, apabila dia ingin menghapuskan rasuah, maka dia kata, dia punya Prime Minister kata apa? Kita akan hapuskan semua rasuah. Maka pada ketika itu, apa hukuman rasuah? Bukan dipenjarakan, bukan dirampas hartanya. Itu sikit, tak ada apa. Dia tangkap, dia bunuh dengan dia dan semua orang yang terlibat. Tangkap, bunuh, kejar sampai ke US. Sampai ke US, kejar. Tangkap, bawa balik China, bunuh, tembak. Rasuah hukumnya tembak itu. Akibat daripada itu, mereka boleh mengawal rasuah. Ini contoh. Macam mana dia boleh buat macam itu? Kan? Macam mana dia buat macam itu? Kerana dia adalah diktator. Parti Komunis menjadi Tuhan kepada negara China. Kalau dia nak mengeluarkan arahan, contohnya. Dia kata apa? Kita nak lockdown Wuhan. Lockdown Wuhan, dia terus tutup habis semua. Siapa keluar tembak bunuh. Kemudian malahan berlaku di dalam peristiwa di China ini. Berlaku di mana merebak. Virus ini merebak. Sehingga akhirnya sampai tak cukup staff. Nurse tak cukup, doktor tak cukup, sebagainya tak cukup. Akhirnya mereka terpaksa bunuh. Bunuh. Siapa kena dia bunuh. Dia tembak aja. Ada bukti-buktinya tuan-tuan. Tapi dia tidak mengaku. Malahan dia minta dalam mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi di China. Parti Komunis minta keizinan untuk membunuh orang-orang yang telah terkena penyakit COVID-19 ni, terkena penyakit ni, virus ni, corona ni, dibunuh supaya tidak merebak. Dan mahkamah hampir-hampir meluluskan. Baik, dia boleh buat sebab dia bukan demokratik, dia bukan demokrasi. Dia merupakan parti komunis yang memimpin. Sebab tu dia boleh buat dalam masa 10 hari, hospital dibina. Dalam masa 10 hari. Saya rasa tak pernah ada dalam dunia ni. Beberapa hospital dibunuh dengan kapasiti yang besar. Dalam masa 10 hari siap. 10 hari siap. Tak pernah dalam dunia ni ada. Tapi kenapa dia boleh buat macam itu? Kerana dictatorship dia. Dia boleh memaksa orang bekerja 24 jam. Dia boleh paksa orang bekerja dengan kuat dan laju. Siapa yang tak kerja, dia boleh bunuh. Maka kuasa diktator menunjukkan kemampuan untuk menangani serangan biologi COVID-19. Sebab tu pada hari ini, China telah tamat, hampir-hampir tamatlah kita kata COVID-19 telah berjaya dibendung. Nombor 1 China. Nombor 2 tuan-tuan, di mana COVID serangan ini pergi? Nombor 2 tempat yang model kepimpinan yang kedua ialah yang ada di Eropah. Model kepimpinan pertama diktator di China. Model kepimpinan yang kedua di Eropah. Maka tiba-tiba tak semena-mena, tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, tiba-tiba Itali kena tuan-tuan. Kalau China 81,000 kena penyakit COVID-19 ni. Di Itali 80,000. Dia menjadi nombor 2 terbesar selepas China. Heboh satu Eropah.
maka berlakulah krisis kepimpinan. Quote and quote. Yang pertama tadi, kepimpinan diktator di China. Yang kedua, kepimpinan di Eropah. Kalau kita tengok dalam dunia ni, kan, siapakah yang advance dalam kepimpinan dunia? China, Eropah, Amerika. Yang lain-lain macam Malaysia ni ikut dia. India ikut-ikut dia. India ni sekutu dengan Israel, dengan Amerika, ikut dia. Dia tak ada kekuatan. Yang ada kekuatan memimpin dunia dari sudut kepimpinan dunia. Ada 3 yang besar. Yang pertama, Amerika, Eropah, China. Macam mana bentuk kepimpinannya? Yang pertama, China ni diktator. Yang kedua, Eropah. Eropah ni model kepimpinan yang macam mana? Model kepimpinan demokrasi dan kesatuan kepimpinan. Dipanggil European Union. European Union. Maknanya negara-negara dalam Eropah tu bergabung. Membuat satu parlimen. Satu gabungan. Orang Jerman ada dalam tu. Orang Itali ada dalam tu. Wakil daripada Perancis ada dalam tu. Holland dalam tu. Baik, kita tengok. Serangan biologi ini telah menyebabkan European Union berpecah. Macam mana berpecah? Itali dilanda pandemik COVID-19. Diserang hebat. 80,000 kena infection. Sakit teruk, ramai mati, ribu mati. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Apa jadi? Maka Itali angkat tangan. Minta pada kawan-kawan dia, European Union, kepimpinan daripada Jerman, kepimpinan daripada Spanyol, kepimpinan yang lain, tolong kami. Kita kan sama-sama satu union, satu kesatuan. Mari tolong kami. Apa berlaku tuan-tuan? Ketika mana Itali minta pertolongan dengan Eropah. Minta mask, minta bantuan ventilator, minta bantuan alat-alat dan sebagainya. Ketika yang sama, Jerman mengumumkan kita stop semua ekspor. Stop semua ekspor. Maknanya, kalau Jerman ada mengeluarkan mask, dia akan stop, tak bagi pada Itali sebab dia nak tengok rakyat dia dulu. Tak bagi. Kalau Jerman boleh mengeluarkan ventilator, dia akan stop, tak bagi pada Itali sebab nak pastikan Jerman cukup dulu. Begitu juga dengan negara-negara lain. Maka berlakulah krisis kepimpinan di dalam European Union. Nampak macam bersatu, tapi rupanya tidak bersama. Kamu nampak mereka gagah bersama, European Union. Tapi rupa-rupanya masing-masing hati mereka berpecah antara satu sama lain. Maka masyarakat Eropah telah melihat bahawa kepimpinan Eropah tidak mampu untuk berhadapan dengan serangan-serangan seperti ini. Maka mereka telah mula meragui akan kepimpinan yang ada di Eropah. Mereka dah mula meragui kepimpinan Itali, kepimpinan Jerman, kepimpinan Perancis, kepimpinan negara-negara yang ada. Sebab dia kata, pemimpin kami tak boleh nak menanggung, tidak boleh nak menguasai serangan-serangan virus yang hebat ni. Tuan-tuan rahmati Allah, sebenarnya serangan biologi ini bukan hanya untuk ekonomi, tetapi untuk kepimpinan dunia. Baik. Selepas daripada Eropah, sekarang ini apa pula? Sekarang ini diserang kepada negara yang paling hebat di dunia. Polis dunia, Amerika. Mereka menyerang Amerika. Saya sebut daripada awal tadi. Apabila dia menyerang Amerika, pada peringkat awal, Donald Trump dengan sombong dia kata Amerika tak akan kena. Bila ada seorang wartawan tanya dengan Donald Trump, wahai Donald Trump, dari skala 1 ke 10, berapa agaknya komitmen kerajaan untuk menjaga serangan ataupun attack by virus COVID-19? Maka dia dengan bangga, dengan sombong, dia kata apa? Saya letak 10. Maknanya Amerika ni akan meletakkan prioriti untuk menjaga COVID-19 ni daripada masuk ke dalam. Tuan-tuan, ketika itu baru lebih kurang berapa ratus. Kemudian menjadi 1000. Kemudian bila menjadi kepada sampai peringkat hampir 30,000. Maka ketika itu dia mula marah. Apa dia marah? Dia marah ke China. Dalam ucapan dia pada 17 Mac, dia kata apa? Ini adalah virus dari China. China tidak memberikan kepada kita maklumat-maklumat. Mereka sebenarnya membuat satu yang salah. Dia menyalahkan China.
Kemudian dia kata apa? Dia tak panggil lah coronavirus. Dia panggil Chinese virus. Ini berlaku pada 17 Mac. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berlaku sekarang? Pada masa itu, sebelum ini, Donald Trump dia nak election. Maka dia punya poll dia punya pilihan dia, undian daripada rakyat, naik pada peringkat awal, naik sampai menghampiri 50. 43. Dia ada banyak kandidat, dia dapat 43%. Tinggi bandingkan orang lain. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, pada masa itu seolah-olahnya Donald Trump akan menang jadi presiden, Perdana Menteri, presiden kepada Amerika yang akan datang ni. Tetapi apabila berlaku pada 24 hari bulan Mac, virus telah menular sehingga menjadi lebih daripada 46,000 orang di Amerika. Pada 26 bulan Mac, tiba-tiba virus jadi 46,000. 2 hari lepas itu, 26 hari bulan Mac, virus menjadi 82,000. Lebih tinggi daripada China. Maknanya Amerika sekarang ni menjadi epicenter. Amerika menjadi punca virus seluruh dunia sekarang. Amerika menjadi punca kepada virus. China dah tak ada dah. Virus sekarang ada dekat Amerika. 82,000 pada 26 hari bulan Mac yang lepas. 2 hari selepas itu, 28 hari bulan Mac, dia telah mencapai tahap 100,000 orang terkena virus and COVID-19. Dan pada hari ini 30 hari bulan, 2 hari selepas 28 hari bulan Mac, 30 hari bulan Mac hari ini, pesakit yang ada di Amerika telah meningkat kepada 140,000 lebih. Lebih daripada 140,000. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Amerika sekarang berada dalam keadaan yang huru-hara. Dia menjadi negara yang paling tinggi di dunia pada hari ini. Negara yang paling tinggi. Dan di semua negeri dia, 50 negeri, 50 states, telah dicemari dengan virus ini. Dan paling tinggi sekali ialah di New York. Dalam Amerika ni, New York paling tinggi sekali, menjadi epicenter di sana, ramai sekali. Dan diikuti oleh New Jersey, California, Washington, Georgia, Atlanta dan sebagainya. Nak sebut kat sini, dia telah merebak ke seluruh negara Amerika pada hari ini. Dan pada 28 hari bulan yang lepas, pihak berkuasa New York telah mencadang supaya membuat total lockdown. Total lockdown kepada New York dan sekitarnya. New York di kuarantin habis. Macam mana nak buat di China, di Wuhan. Total lockdown. Tak boleh keluar, tak boleh masuk. Tetapi oleh kerana mereka kapitalis, melihat bisnes itu lebih utama, maka pada 29 hari bulan, 28 disyadang, 29 hari bulan, kata Donald Trump tak perlu buat lockdown, sebab dia kata tidak teruk sangat. Tidak teruk sangat. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang kita jangka? Kita jangka virus akan terus merebak dengan kuat di Amerika Syarikat. Sebenarnya apa tuan-tuan? Amerika tak ada tabligh. Ada orang sebut sini, Amerika tak ada tabligh. Ada tabligh kat mereka. Tapi tabligh bukanlah punca kepada COVID-19. Sekarang ni orang duk sebut pasal COVID-19, tabligh kan. Kesian tabligh. Tapi orang tabligh yang dah kena tu, pergilah buat rawatan, jangan simpan. Nak sebut macam itulah. Bukan orang tabligh saja, siapa yang kena pergi. Tapi jangan letak tabligh tu. Betul lah orang tabligh yang kena, tapi orang tabligh mana ada membership. Di mana ada kata saya ni jadi ahli, adalah karkun-karkun tu, tapi tak adalah berdaftar ROS apa, tak ada, mana ada. Jadi mana boleh kita kata organisasi tabligh tak ada organisasi. Minta maaf lah, kadang-kadang saya rasa tidak apa ni, tidak sesuai lah kita buruk sangka dengan orang Islam. Mungkin ada di kalangan mereka yang tak tahu, kita ajarlah, kita didik mereka. Tetapi sebenarnya bukan orang tabligh saja, tetapi orang lain juga yang kena, pergilah kepada rawatan. Baik, kita patah balik. Jadi sekarang kita sebut sini, sebenarnya tuan-tuan rahmati Allah, apakah yang mereka rancang? Apa yang mereka rancang? Saya sebut dari sudut konteks, dalam konteks global tadi, yang mereka rancang,
mereka mahu menukar kepimpinan dunia. Kepimpinan dunia yang dikagumi oleh seluruh dunia, nombor satu ialah Amerika. Hari ini demokrasi Amerika tercabar kepimpinannya. Dalam berita-berita yang disebut, dalam analisa yang disebut, mereka mengatakan bahawa apabila berhadapan dengan masalah senjata biologi ini, Amerika dengan demokrasinya, dia tak boleh menghalang ataupun mengalahkan serangan biologi. Kemudian Eropah. Apa maksud Eropah? Model kepimpinan Union. Kesatuan Eropah. European Union. European Union, sepatutnya European Union ni bersatu semua negara-negara Eropah untuk bersama-sama berhadapan dengan kesusahan. Kesusahan bukan ekonomi sahaja, kesusahan semua sekali. Tapi tiba-tiba apabila berlaku kesusahan dari sudut penyakit coronavirus ini, tiba-tiba mereka mula lepas tangan. Tak mahu dah bersama-sama. Walaupun namanya kesatuan, tetapi mereka tidak bersatu dalam berfikir, tidak sinergi dalam bertindak. Akhirnya, masyarakat manusia, umat manusia yang berada di Eropah, yang berada di negara lain, melihat bahawa kepimpinan di Eropah adalah merupakan kepimpinan yang haru biru, huru hara. Baik. Yang ketiga ialah kepimpinan di China. Mereka melihat kepimpinan diktator di China berjaya untuk menahan merebaknya virus. Walaupun yang matinya ramai, ribu mati. Tapi berjaya sekarang ni. Berjaya nak contain. Tetapi kita tengok di Taiwan. Taiwan juga berjaya. Dan Taiwan itu demokrasi. China itu diktator. Kemudian tengok di Korea. Korea juga berjaya. Korea Selatan juga demokrasi. Maka umat dunia bila melihat tentang kepimpinan ni, siapa yang nak memimpin ini, di dalam kepala mereka, mereka nak melihat satu sistem yang lain yang boleh memimpin dunia supaya dunia menjadi aman, damai, makmur. Siapakah, apakah kepimpinan dunia yang baru? Inilah saya sebut kepada tuan-tuan sekalian pada malam ini. Di luar kotak pemikiran, kita tak pernah fikir benda ni. Tapi inilah yang berlaku sekarang. Sebenarnya inilah mukaddimah kepada pembinaan kerajaan Al-Masih Dajjal yang akan dibuat dalam beberapa tahun akan datang. Dalam beberapa tahun akan datang, maka akan lahir satu kepimpinan baru yang bukan diktator, yang bukan demokrasi, yang bukan kita kata kepimpinan beraja, tetapi dia adalah merupakan satu kepimpinan baru yang akan dipimpin oleh Al-Masih Dajjal, dipanggil Malik Messiah, dan kemudian akan dijadikan dia punya orang-orang dia terdiri daripada 70 negara-negara seluruh dunia seperti mana yang ada di United Nations. Jadi United Nations, PBB yang ada pada hari ini yang merupakan the second New World Order akan bertukar kepada the third New World Order yang akan bermula di Jerusalem, di Palestin, yang mana kepimpinannya akan berada di bawah seorang yang digelar sebagai Malik Messiah, Raja Al-Masih, dan akan dikelilingi oleh 70 wakil-wakil kepimpinan dunia. Maka umat Islam akan melihat ini satu option. Kalau orang Arab kata apa? Orang Arab kata, sekarang aku duduk di bawah diktator, raja-raja diktator. Yang ini bukan diktator. Dia tidak diktator, dia tolong orang. Begitu juga orang di Eropah akan melihat kesatuan Union, European Union tak jadi. Kita kena ada kepimpinan baru. Begitu juga di Amerika, kita ada kepimpinan baru. Di China juga akan ada kepimpinan baru. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lam. Maka daripada kajian-kajian yang kita buat, saya mendapati bahawa ini adalah merupakan mukaddimah kepada pembinaan kerajaan Al-Masih Dajjal yang akan diumumkan mengikut perancangan mereka. Saya bukan ramal, tuan-tuan . Saya bukan ramal . Ini perancangan mereka. Ada dia punya data dan fakta dia. Mengikut perancangan mereka. Mereka mahu mengeluarkan kepimpinan itu dalam masa setahun dua lagi. 2022. Ini bukan saya ramal. Saya tak ramal. Ini adalah merupakan perancangan mereka. Ada bukti-buktinya. Saya boleh tunjuk bukti-buktinya. Tapi kalau nak tunjuk dekat dalam FB ni susah sikit lah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini, saya mengajak tuan-tuan semua berfikir. Kita jangan melihat sesuatu itu dalam satu aspek sahaja, dalam satu konteks sahaja. Orang Islam cerdik.
apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan manusia, maka dia telah bercakap kepada malaikat. Dia kata apa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berfirman kepada malaikat, aku nak jadikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ini khalifah, kepimpinan. Kenapa Allah nak jadikan kepimpinan? Kerana kepimpinan itu akan membawa seluruh alam ini kepada kebenaran, kepada kebaikan, kepada kekuatan, kepada keamanan, kepada kemanusiaan. Dan kemudian syaitan memahami akan hal ini. Maka dia kata, kalau Allah SWT nak memilih kepimpinan khalifah fil ardh, memilih kepimpinan dunia, maka sudah tentulah itulah satu-satunya cara untuk mengawal, menguasai manusia hamba-hamba Allah ini, anak-anak Adam ini. Maka dia pun merancang daripada berpuluh, beribu tahun, beratus tahun, beribu tahun. Dia merancang bagaimana mahu melahirkan satu one world government, one world economy, one world tax, one world law and legal. Semua satu. Maka dia telah merancang dan akhirnya perancangan dia semakin nampak sekarang ini. Dia nak melahirkan anak dia, Al-Masih Dajjal. Dan sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang saya bacakan tadi, bahawa sesungguhnya kedatangan dia sudah semakin hampir. Dan apabila tuan-tuan melihat perkara yang berlaku yang ada di hadapan kita ini, kita dapat membaca sebenarnya mereka telah merancang dengan hebat untuk menguasai seluruh dunia. Tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, sebenarnya saya tak nak cakap benda ni malam ni. Tetapi macam mana entah, saya fikir-fikir, Allah bagi satu pandangan, Allah bagi satu ilham, supaya saya bercakap benda ni pada malam dengan tuan-tuan. Perkara ni saya nak tangguh dulu. Tetapi mungkin ada sebab-sebab yang tertentu saya dedahkan kepada tuan-tuan pada malam ini. Maka sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah Ta'ala, ini bukan ramalan kaji cuaca. Apa yang saya cakap ada fakta. InsyaAllah cumanya fakta saya tak boleh nak tunjuk dalam perbincangan yang ringkas seperti di FB ini. Cuma pesanan saya nak simpulkan. InsyaAllah saya akan sambung lagi. Sebab saya tengok dia kat sebelah ni. InsyaAllah saya akan sambung lagi besok malam. InsyaAllah selasa malam. Cuma untuk menutup pada malam ini, saya nak simpulkan beberapa perkara. Yang pertama sekali tuan-tuan, untuk berhadapan dengan apa sahaja peristiwa, kita jangan rasa bahawa yang kuat itu adalah makhluk. Jangan kita rasa yang kuat itu virus. Virus tak boleh bunuh kita tuan-tuan. Kalau kita mati, memang dah ajal kita mati. Sahabat kawan saya seorang, Dr. Nurhanisah, cukup kuat bekerja, Allah izin aksiden baru-baru ni. Dengan anaknya meninggal dunia. Seorang doktor yang salihah. Bersama dengan anak dia. Bersama dengan kawan-kawan dia, Allah izin meninggal dia dan anak dia. Dia bekerja di front line. Duduk di depan. Berhadapan dengan orang yang sakit tiap-tiap hari. Tapi Allah izin dia tak mati kena coronavirus. Tak mati tuan. Dia mati aksiden. Tapi dia mati pada masa ketika wabak sedang melanda Malaysia. Tapi dia bukan mati sebab wabak, bukan sebab penyakit. Tuan-tuan, nombor satu, persiapan kita ialah persiapan akidah. Apa persiapan akidah saya sebut dah sebelum ini beberapa hari yang lepas. Persiapan kita nak kena rasa bahawa segala-galanya itu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Allah maha berkuasa, diberikan kita boleh duduk kat rumah pada hari ini bukan supaya kita leka dengan game dan movie. Bukan supaya kita leka dengan tidur dan makan. Tetapi Allah SWT menjadikan kita supaya boleh duduk di rumah, supaya kita boleh berfikir dan muhasabah. Tengok wajah anak-anak kita. Tengok wajah keluarga kita. Dan perhatikan mereka sekiranya selepas daripada pandemik ini, sekiranya Allah izin berlaku pertukaran kepimpinan dunia pada masa itu. Dan kepimpinan dunia itu adalah kepimpinan yang dirancang oleh syaitan dan iblis. Maka di mana kita pada masa itu? Maka sebab itu kita kena pertingkatkan akidah kita.
Kemudian kita kena pertingkatkan juga keyakinan kita tu dengan amalan-amalan soleh. Beberapa hari yang lepas saya dah beritahu dah pada tuan-tuan apa yang perlu dibuat antara amalan-amalannya. Kita kena beramal tuan-tuan. Jadi insya-Allah pada malam ni saya kata cukuplah setakat ini. Insya-Allah besok kalau ada umur, ada rezeki, kita akan sambung lagi pukul 9.30 besok malam. Tak perlulah saya hantar mesej-mesej dan sebagainya kalau boleh tuan-tuan, supaya kita ingatlah 9.30 lapangkanlah masa. Tak payahlah tengok TV. Tak payahlah tengok movie. movie boleh tengok bila-bila masa. Tapi perbincangan-perbincangan seperti ini, mungkin inilah kali pertama, kali terakhir, kita tak tahu. InsyaAllah. Baik, saya cuma nak jawab satu soalan di sini. Lockdown ini mungkin Allah bagi peluang praktis atau bersedia untuk ad-dukhan, Ustaz. Betul ke? Baik. Tuan-tuan, rahmatullah. Sebelum ni kita ingat, kehidupan kita yang sekarang ni dah parah dah susah dah. Tak boleh pergi kerja, susah nak jalan-jalan, nak jogging kat padang pun tak boleh, nak main bola pun tak boleh, nak jumpa orang pun tak boleh. Kita rasa hidup kita dah terseksa dah. Marah kita kat kerajaan. Kenapalah buat PKP ni? Kenapalah buat susah-susah ni? Tuan-tuan, saya nak sebut kat sini. Sebenarnya apa yang kita hadapi ini bukanlah sesuatu yang maksima, tetapi ini adalah mukaddimah. Perkara yang kita berlaku ini adalah mukaddimah. Saya sebut tadi, kalau tidak ijma', jumhur ulama'. Kalau tidak ijma', tidak seluruh jumhur ulama' yang mengkaji. Fasa keempat, sekarang ni fasa keempat. Kita akan berhadapan dengan 4 tanda-tanda besar hari kiamat yang besar. Antaranya nombor 1, khurudud dajjal, dajjal keluar. Yang kedua, ad-dukhan, berlakunya asap tebal. InsyaAllah satu ketika kita bincang. Yang ketiga, nuzulul Isa turun nak bunuh dajjal. Yang keempat, Ya'juj wa Ma'juj. Tuan-tuan, fasa keempat menunjukkan fasa kita akan berhadapan dengan kesusahan. Sebab itulah Allah bagi peluang kita pada hari ini duduk di rumah, muhasabah, buat apa yang kita boleh buat tanpa gangguan kesibukan kerja kita yang besar-besar di luar. Maka hendaklah kita persiapkan diri kita dengan persiapan yang betul, insya-Allah. Dan saya akan bagilah pada tuan-tuan dari masa ke masa, tiap-tiap hari insya-Allah selagi saya ada umur, kita akan cuba bincang pelan-pelan macam inilah insya-Allah. Saya minta maaf andai kata apa yang saya sampaikan ni salah silap. Saya minta maaf kalau ada kekasaran. Saya minta maaf kalau ada perkara-perkara yang menyinggung perasaan. Tidak ada maksud langsung saya nak menyinggung perasaan siapa-siapa. Saya mohon ampun pada Allah dan minta maaf pada tuan-tuan. Marilah sama-sama kita baca doa Rabitah. Mudah-mudahan Allah kuatkan hubungan ikatan hati kita untuk istiqamah di atas jalan dakwah, tarbiyah dan jihad fi sabilillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, ampunilah kelemahan-kelemahan kami. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan semua yang kami tahu, Ya Allah. Jadikanlah ilmu-ilmu yang bermanfaat, Ya Allah. Jadikanlah dosa kami dosa yang Kau ampunkan, Ya Allah. Jadikanlah kekuatan kami untuk istiqamah di atas jalan-Mu dengan penuh ikhlas, tawaduk dan tadaruk kepadamu, Ya Allah.
ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung besok insya-Allah 9.30. Kita tangguh dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.